Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Okay, sebelum aku start cerita, aku nak bagi tahu kat korang dulu, aku minta maaf sebab dah lama tak upload video. And thanks to those yang chat aku, komen, doakan yang baik-baik untuk aku, doakan kesihatan aku. Terima kasih sangat-sangat. Memang lately ni aku tak berapa sihat, aku tak ada mood nak bercakap, aku tak boleh nak rakam cerita, aku mendiamkan diri tu sebab aku memang tak sihat. And aku memang kerap tak sihat. Jadi aku betul-betul minta maaf lah. Sebab sampai ada yang DM and then komen dekat TikTok lah. Macam nak tanya bila nak share pengalaman apa semua, cerita story kan. So aku sangat-sangat hargai sebab korang walaupun, yelah walaupun channel aku ni channel simple-simple, channel orang kata apa, biasa-biasa je, bukan siapa-siapa pun, korang still tunggu and still mengharapkan aku upload video. Aku appreciate sangat, terima kasih sangat-sangat. Dan aku juga mendoakan kalian semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera, dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ni selama aku tak sihat tu, aku teringatlah kenangan-kenangan lepas di mana aku selalu warded hospital. Dan kali ni aku nak bangkitkan semula pengalaman aku semasa aku berada di hospital. Selama aku warded kat hospital, berulang ke hospital. Sebab aku daripada dulu sampai sekarang memang aku diuji dengan asyik sakit je. Okay, untuk pengetahuan korang kan, yang mana dah kenal aku, follow aku daripada awal, korang pun tahu journey aku. Memang aku start daripada umur 3 tahun boleh nampak apa benda semua kan. Dan ada juga yang petikaikan, aku tak tahu dia ni jenis viewer yang macam mana. Mungkin dia tengok secara rawak je video aku, ataupun satu video tengok tak habis pun dia dah mula menyampah dengan aku sebab aku asyik share pengalaman aku. So aku just nak bagi tahulah walaupun aku diuji macam tu, walaupun alhamdulillah kehidupan aku okey sahaja, sebenarnya ada side aku yang korang tak tahu, di mana walaupun aku macam ni, sebenarnya aku diuji dengan aku selalu sakit. So fair and square. Walaupun aku macam ni, sebenarnya bukannya kau nampak aku happy, kau nampak aku bercerita dengan kau steady macam ni, aku ni macam angkuh, boleh share dengan korang semua cerita-cerita tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa macam seolah-olah aku ni terlalu berani kan. Sebenarnya korang silap. Sebab tu orang kata don't judge by its cover. Sebab korang tak kenal aku dan korang tak tahu apa yang aku lalui. Okay, dan kalau korang nak tahu sebenarnya kisah pasal hospital ni, kalau orang cerita pasal horror je, hospital biasalah, tempat-tempat berhantu. Dia tak, sebenarnya bukan benda tu kau boleh letak dalam mindset kau asal hospital je seram. Tak. Bukan. Sebab apa? Sebab hospital tempat orang mati. Tak. Tapi kena faham satu benda. Environment dekat hospital tu yang membuatkan kenapa benda tu suka berada di situ. Kalau kita nak cerita pasal benda tu, sebenarnya dekat rumah kita pun ada. Dekat mana-mana kita pergi pun ada. Dalam kelas tengah belajar pun ada. Di mana-mana sahaja. Tinggal lagi kita tak nampak. Sebab tu kita boleh kata, kau semua tempat ada. Semua tempat boleh nampak apa semua. Sebab korang tak nampak. Okay, jadi hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku masa aku warded kat satu hospital ni dekat Perak, tapi aku tak nak beritahu hospital mana. Kisah ni dia macam terlibat kat orang lain, tapi macam biasalah, dia bukan dipanggil air sebab ini kisah yang korang tak kenal apa siapa orang tu. Cuma aku nak sampaikan point dia. Okay, yang selalu orang silap dan orang selalu salah tafsir. Kisah dia macam ni tau. Ada satu hari tu, masa aku dekat sekolah, aku tak sihat tau. Aku macam kerat gila pengsan. And then aku pergi hospital, tekanan darah aku rendah. And then adalah masalah-masalah lain. Dan aku kena tahan ward. Jadi waktu hari pertama aku kena tahan ward tu, aku dapat katil sebelah katil seorang aunty ni, aunty Indian. And berdepan dengan seorang miss, aku rasa miss kot sebab umur dia 30-an, Chinese. Sebelah miss tu ada makcik tua Melayu. Okey, jadi hari pertama aku masuk, masa tu dalam pukul lepas maghrib tak silap aku. So masa aku masuk je dekat ward dia tu, aku memang duduk dekat sebelah aunty yang Indian tu. Jadi hari pertama tu memang tiada apa-apa yang menyeramkan dan tiada apa-apa yang memelikkan. Sebab daripada awal pun kalau kata kelibat-kelibat tu biasa, tapi yang mengganggu tidak ada. Okey, hari kedua, aunty sebelah aku ni dah discharge. So dia dah keluar. Kosong, katil tu kosong. Jadi tinggallah aku, miss yang Chinese tu dengan makcik tu kan. Okay, hari kedua tu dia jadi lain sikit. Sebab malam tu aku tak boleh tidur tau. Sebab masa tu lepas nurse dah ambil darah,
dia nak tutup tirai langsir tu kan, sebab dah malam kan, macam dia dah tahu orang nak tidur kan, pukul 10 macam tu dia tutup lampu. So dia nak tarik tirai tu, masa dia tarik tirai tu lah, tirai tu macam stuck tau. Di mata nurse tu, dia macam rasa ada benda lah yang terlekat dekat bahagian tirai tu, yang bahagian atas sangkut-sangkut tu kan. Tapi sebenarnya ada satu jelmaan tangan yang menahan dekat bahagian atas tu. Itu aku nampak masa tu. Jadi waktu tu nurse tu macam dah nak tarik-tarik macam bebal gila kan. Lepas tu dia cakap lah, tak boleh tarik lah ni, nantilah saya betulkan balik. Lepas tu aku cakap kat nurse tu, tak apa nurse, biar je. Sebab aku dah nampak macam tu kan. Aku tahulah sebenarnya bukan masalah langsir tu. Jadi dia pun pergi. Dia kata, tak apa ke? Tak apalah kalau macam tu, nanti saya tengok macam mana dia tu. Lepas tu aku cakap, tak apa. Tu dia pun pergi. Okay, hari tu aku macam dah pelik. Kenapa tiba-tiba ada tangan, ada jelmaan tangan yang mengganggu dekat bahagian situ. Sebab waktu hari pertama aku dimasukkan tu, tiada satu unsur-unsur yang nampak macam jelmaan yang nak mengganggu kehadiran aku lah. Maksudnya yang tahu, ataupun dia tahu aku nampak ke, wallahualam. Tak ada. Maksudnya aku malam hari pertama aku tidur tu aku okey sahaja. Sehingga kan hari kedua tu lah yang terjadi macam tu. Start dengan langsir tu kan. Lepas tu dalam pukul 2 lebih macam tu, nurse datang bagi makan ubat tau. Sebab masa tu aku mengerang kesakitan. Aku macam tak tahan lah. Aku macam mak tu perut aku problem jugalah aku rasa. Lepas tu kepala aku pening. Dan dia dengar aku merengek, dia bagi aku ubat. Selepas aku dah makan ubat, nurse tu nak pergi tau. Jadi dia buka sikit tirai tu. So mata aku memang tertumpu kepada makcik yang duduk belah tepi tu. Yang depan aku ni kan Miss yang Chinese tu kan. So makcik yang Melayu tu kat sini. Jadi tirai tu terbuka separuh. Yang depan aku tak nampak. Aku nampak direct dekat makcik tu lah. Makcik tu dalam nak kata tua sangat pun, memang tua lah. Aku rasa dah umur dia dalam 70 lebih kot. Memang nampak tua lah. Tapi aku panggil makcik lah kan. Aku tak panggil nenek, aku panggil makcik. Okey, jadi aku ternampak dia tengah duduk bersila atas katil. So aku tengok macam tu je. Sebab siang dia tak sedarkan diri tau. Bila siang kan, dia macam memang macam orang koma. Tapi tak juga. Dia macam sedar. Sebab bila ada orang melawat dia macam respon lah. Dia gerak-gerak kepala dia. Tapi cara dia waktu siang tu macam seolah-olah orang yang memang tak boleh bangun tau tak. Macam dah kritikal lah. Lepas tu aku pun nampak dia duduk bersila dekat atas katil tu. Macam kan ada meja yang untuk dekat katil tu kan. Jadi meja tu dekat ujung. So dia duduk bersila tengah macam tu. Dia duduk macam ni. Dia memang duduk diam, dia pandang bawah macam tu je. So aku nampak lah, aku macam imagine mungkin dia solat ke kan. Aku tak tahulah. So aku tengok macam tu, aku pun tak tahu. Aku pun pandang toleh ke tepi. Masa aku nak cuba sambung tidur balik tu, tiba-tiba katil aku beralun. Aku dah tahu dah ni, aduh benda ni dah ganggu kan. So bila dia beralun macam tu, aku ni tutup mata, aku baca Al-Fatihah, aku baca 3 kul. So aku tengah duduk berkumat kamit macam gitu kan. Katil tu makin jadi macam lagi terasa tau gegaran tu. So aku dah rasa macam tak selesa waktu tu. Aku memang takut waktu tu. Sebab jenis aku, bila aku sakit, ketakutan aku lagi melambung. Jadi bila aku dah takut, aku dah risau macam tu, aku dah tak boleh nak tidur kan. Aku dah resah. Lepas tu waktu aku pandang ke tepi, alangkah terkejutnya aku, makcik tu buka mata seluas-luasnya. Maksudnya mata dia tu kan, tadi dia pandang bawah kan, mata dia luas tu macam nak terbeliak, macam nak tercabut biji mata dia macam ni. So aku memang terkejut. Lepas tu aku macam, ya Allah, aku macam tu. Lepas tu nurse datang. Bila nurse tu datang kat aku, nurse tu kata, kenapa? Aku cakap tak boleh tidur, sakit lah, rasa macam sakit badan apa semua. Lepas tu dia cakap, nak cucuk ubat sakit tak? Ubat tahan sakit tak? Lepas tu aku cakap kat dia, boleh juga kalau boleh buat tidur kan. Aku dah jadi resah. Tapi aku takkan aku nak cerita benda apa, kenapa semua. Lepas tu nurse tu pun pergi ambil barang-barang alat semualah. Jadi lepas nurse tu datang nak cucuk aku pun macam baring macam tu, letak tangan dia. Aku terpandang lah lagi dekat katil makcik tu. So waktu tu aku nampak makcik tu memang tak ada kat situ. Dia baring macam biasa waktu siang aku nampak dia tu. Jadi aku macam pelik. Aku memang yakin sangat-sangat dia. Maknanya bukan ada orang lain yang datang kat katil dia, duduk kat situ ke apa. Tak, memang makcik tu kan. Aku diam je. Aku tak cakap apa-apa dengan nurse tu. Lepas tu nurse tu cucuk aku, and then aku tertidur. So malam tu aku memang tak sadarkan diri. Cuma aku dapat satu mimpi, di mana dalam mimpi aku tu ada satu perempuan datang. Kejap je, mimpi tu kejap dia datang kat aku. Dia nak bagi something tau, tapi aku tak ambil. Lepas tu aku tersedar. So bila aku tersedar tu, waktu tu dah ada cleaner dah kemas-kemas kat katil. And then nurse datang check, and then dia suruh pergi mandi kan. Jadi waktu tu lepas aku dah settle pergi mandi apa semua kan, nak makan breakfast pagi tu, aku duduk diam lah. Aku tengok dekat bahagian makcik tu tengah tidur. And Miss yang depan aku tu, hari tu dia discharge tau. So dia bila keluar, bila dia dah boleh keluar, katil dia kosong lah kan. Yang sebelah-sebelah aku ni dah tak ada dah. Lepas tu tengah hari macam tu kot, dia dah keluar. So bila dia dah keluar, kosong. Jadi tinggallah aku dengan makcik tu je kan.
So bila katil tu dah kosong, makcik ni dia punya katil tu rapat ke tepi sikit lah. Lepas tu aku macam tengok je, dia memang tak sedar. Siang dia memang macam tengah macam orang kritikal tau, memang tak sedarkan diri. And datanglah keluarga dia melawat dia waktu tu. Okay, aku ingat lagi lepas solat Zohor, lepas waktu Zohor, sebab waktu tu azan memang dengar. Lepas Zohor tu, family dia datang melawat. Okay, jadi masa family dia datang melawat tu, tak ada pula family dia bawa makanan ke apa. Sebab macam keadaan makcik tu macam dia tak sedarkan diri tau. And adalah 2-3 orang nurse pelatih datang dekat table. Lepas dia sembang-sembang borak. Start dekat table aku nak dijadikan cerita. Macam mana entah dia orang tengah tu tulis. Dia orang macam 3-4 orang kot tak silap aku. Nurse ni duduk kat table tu. Borak-borak. Jadi dia orang berborak-borak sambil berkata-kata. Lepas tu buat-buat tanya kat aku. Mungkin dia nak macam. Kan nurse pelatih ni kadang-kadang macam bila dia datang-datang tu kan dia kena macam buat kerja kan. Tak boleh nak duduk relax. So dia pergilah dekat setiap patient yang ada. So dekat table aku tu dia orang start. Dia orang borak-borak. Lepas tu tiba-tiba aku terdengar salah satu pada nurse ni cakap, itulah semalam masa nak bagi ubat, nurse yang cakap tu dialah yang bagi ubat kat aku. Lepas tu dia cakap masa nak bagi ubat tu terasa juga. Dia kata itulah lepas, tapi dia lorat dia macam lorat Kelantan tau. Dia cakap itulah bila dah takut tu lari. Lorat Kelantan lah, aku nak cakap pula kan. Okay, lepas tu dia punya lorat tu aku tak apa nak dapat tangkap juga apa slang dia cakap tu. Tapi ada part yang dia kata dia dah rasa tak selesa and dia rasa macam meremang kuat sangat. Dia pun belah lepas bagi ubat kat aku. So aku macam terdengar tu. Lepas tu aku cakap kenapa nurse? Tiba-tiba aku macam tertanya. So yang nurse lain ni pun pandang. Dia sengih-sengih, tak ada apalah, biasalah ni borak-borak kosong apa semua. Dia cakap tu. Sorry tak kalau korang dengar bising sebab sekarang tengah hujan lebat. Lepas tu aku cakap lah kenapa nurse cakap lah. Lepas tu dia cakap tak ada apa, biasalah borak-borak gini kan. Tak payah takut lah, dia cakap tu kat aku. Lepas tu aku pun diam. Since dia tak nak cerita, mungkin takut dia ingatkan aku takut ke apa kan. Okay lah. Lepas tu yang family makcik tadi tu, dia duduk kat situ, dia berulang nak pergi ambil air. Ada salah seorang daripada anak dia tu, perempuan, macam baik tau. Nampak dia macam, dia asyik pandang-pandang aku, dia senyum-senyum. Dia macam nampak lah seorang yang mesra. Mungkin sebab dia tunggu mak dia. Lepas tu, dia boring lah. Dia macam mungkin nak borak dengan aku ke. Sebab nampak lah hint dia bagi tu macam seolah-olah dia seolah-olah dia macam nak tegur aku. Tapi dia macam segan lah macam tu. And then dia keluar. Lepas tu dia balik-balik. Dia bawa roti canai dengan beberapa air macam tu lah. Dia datang kat aku. Nak makan roti canai? Tanya kat aku kan. Lepas tu aku cakap lah tak apalah kan. Sebab masa tu aku di samping aku tekanan darah rendah. Aku ada gastrik tau masa tu. So aku macam perut aku tak selesa sangat-sangat. Lepas tu dia kata kat aku. Masa lepas dia tanya kat aku tu kan, nak roti canai? Aku cakap tak apalah kan. Lepas tu dia pun kata okay. Lepas tu dia tengok aku macam tak respon. Dia pun pergi balik kat mak dia. Lepas tu tak lama lepas tu dia datang lagi. Dia kata sakit apa. Dia macam memang nampak lah dia nak borak dengan aku. And then aku pun okay je lah buat borak-borak dengan dia. Aku cakap lah sakit gini-gini semua, tak tahu macam mana kan. Nak tunggu keputusan apa semua. Lepas tu dia pun cakap oh ya ke. Lepas tu aku pun tanyalah kat dia. Aku tanyalah mak ke. Lepas tu dia cakap mak sakit apa, aku tanya kan. Lepas tu dia cakap mak dia ni asalnya sihat. Macam tak ada apa-apa sakit pun. Tapi tiba-tiba ada satu hari tu mak dia pengsan. Lepas daripada mak dia pengsan tu, mak dia tak sedarkan diri. And then bawa pergi hospital. Doktor charge mak dia ni macam kena stroke tiba-tiba. Tapi tak ada tanda-tanda pun. Maksudnya macam mak dia bila macam ada time lepas asar macam tu, mak dia buka mata, mak dia boleh respon lah. Maksudnya sama ada macam ya atau tidak tu mak dia akan respon lah. Jadi lepas kita orang dah borak-borak tu, dia asyik tengok jam. Lepas tu aku cakap lah nak balik ke. Lepas tu dia cakap itulah takut masa melawat dah habis. Lagipun dia kata dia nak berniaga. Dia macam berniaga pasal malam macam tu kot. Tak silap aku ke berniaga pasal petang. Tak tahulah. Tapi dia pasti dia kata dia nak berniaga. Jadi dia kata dia nak gerak lah. Okay. Aku pun cakap okay. Aku pun macam tak ada apa-apa pun. So lepas maghrib malam tu, keadaan kat situ sunyi sangat-sangat tau. And yang tak fahamnya masa tu nurse, ada seorang nurse ni datang. Dia nak bagi ubat kat aku. Tapi separuh jalan dia patah balik, dia pergi. Lepas tu aku macam pelik, kenapa? Oh mungkin dia suruh tertinggal barang. Aku fikir macam tu je lah. Jadi aku pun diam, tunggu. So waktu makan ubat tu, dia macam nurse tu nak datang tapi tak ada datang kan. Lepas tu lepas beberapa minit orang lain yang datang. And then dia datang kat aku bagi ubat tu. Okay, saya bagi ubat dia pergi. Okay, yang tu pelatih lelaki tau. Lepas tu aku pun macam okay tak apalah. Aku pun duduk balik. Duduk macam aku tinggikan sikit katil aku tu. And aku duduk termenung macam tu. Lepas tu aku perhatikan lah makcik tu. Makcik tu memang tak sedarkan diri apa-apa. Sampailah aku terlelap. Aku tak tahu macam mana
Pukul 12 macam tu aku terjaga. Aku tengok makcik tu duduk dalam posisi yang sama macam hari yang malam tadi aku nampak tu. Dia duduk bersila dekat depan table tu. And then dia duduk macam tu, dia pandang bawah macam tu. Memang dia duduk bersila yang memang orang nampak macam cergas lah. Lepas tu aku pun perhati je. Aku pun macam pelik, kenapa makcik ni macam tu kan. Sebab siang dia macam tak sedarkan diri. Kita tak nampak pun dia hyperaktif, orang datang ke apa semua. Tak ada pun respon dia macam tu. So aku macam tengok je tu, aku buat tak tahu je. Lepas tu tak lama kemudian tempat yang drip aku punya air tu, dia bergegar tau. Dia macam bergegar macam tu. Lepas tu aku pandang lah macam tu. Lepas tu bila aku nak pandang, bila aku dah pandang macam ni, aku terus nak ke depan. Dan bila aku nak toleh ke depan tu, aku terpandang lah makcik tu. Bila aku terpandang dekat makcik tu, memang ternampak jelas makcik tu bulatkan mata lagi macam ni. Aku terkejut lah kan. Lepas tu aku tengok je dia. Lepas tu aku pun macam jatuhkan badan aku. Aku macam risau lah. Aku dah macam dah takut tau macam tu. Lepas tu tak lama pula tu, aku tak tahu macam mana. Aku mungkin sebab aku bergerak-gerak, yang bahagian air drip aku tu terjatuh. Padahal benda tu berat gila. Kau bayangkan macam mana dia boleh jatuh. Padahal aku tak adalah macam menggelabah ke apa kan. Bila terjatuh, nurse terus lari datang sini. Ingatkan ada apa-apa lah kan. Angkat. Lepas tu aku cakap kat nurse tu, makcik tu dah bangun lah, aku cakap tu kan. Lepas tu dia kata, makcik. Lepas tu dia kata, makcik mana? Lepas tu aku cakap lah yang tu. Lepas tu dia pun sebelah kan, dia kata, awak ni mengarut lah ni, tidur lah, tak apalah, dia cakap tu kan. Lepas tu dia cepat-cepat pergi. So mungkin dia nampak makcik tu tak bangun. Aku tak tahulah kan pada waktu kejadian tu. So aku pun macam, kenapa Lepas tu kenapa nurse tu macam lari kan. Aku pun buat tak tahu. Aku pun abaikan je lah kan. Jadi aku pun tidur. Sorry guys, sekarang ni hujan tengah lebat sangat-sangat. Aku tak tahu korang dengar ke tak suara aku. Tapi aku cuba je borak. Kalau tak dengar, mungkin aku kena buat balik semula. Okay, nak dijadikan cerita, waktu anak dia datang tu, petang tu dia memang bawa makanan lebih dia nak bagi kat aku. So memang anak ni memang baik sangat-sangat. Aku tak nafikan tau, Kak Ina. So Kak Ina ni dia datang kat aku, dia bawa makanan. Dia kata dah makan dah ni, nak dia bawa nasi tomato. Okay, dia ni memang meniaga. Nasi tomato tu dia yang jual. Jadi dia bagi kat aku, memang sedap lah kan. Dia niaga kat pasar. So aku memang pujilah nasi tomato dia tu. Jadi bila dah time tu, dia kata hari tu dia duduk dekat hospital. Okay, ni aku cerita ni kes waktu aku tengah sekolah dulu tau. Bukan waktu sekarang yang latest ni. Maknanya tak ada PKP apa semua tak ada lah. So masa tu dia duduk, dia jaga mak dia hari tu lah. Jadi lagi panjang lah borak aku dengan dia. So malam tu dia datang dekat aku. Dia kata tak boleh tidur ke? Dia tanya kat aku kan. Anak dia ni lah, Kak Ina ni. Jadi aku pun borak dengan dia. Tak boleh tidur semua. Aku terlintas lah nak tanya kat dia. Aku tanya kat dia sebenarnya, mak dia tu pernah bangun tak selama masuk kat hospital? Lepas tu dia cakap tak pernah bangun. Memang mak dia tak cakap apa-apa. Mak dia macam mak dia hanya buka mata. Dan kalau mak dia nak apa-apa, mak dia hanya respon mata. Maksudnya macam ni, ataupun pandang kiri kanan macam tu je. Dia cakap tu, mak dia memang tak pernah bangun. Sebab itulah mak dia kencing ke apa semua kat katil tu, berak apa semua, nurse akan uruskan dekat situ juga kat katil. Memang dia tak nak bangun lah cerita dia. Jadi aku ni macam fikir-fikir, patut tak aku bagi tahu kat dia yang aku nampak mak dia malam tadi dan malam sebelum ni yang mak dia duduk bersila tu. Aku macam fikir, tapi aku tengok Kak Ina ni dia jenis macam yang open minded. Mungkin dia boleh terima kot. So aku try nasihat. Aku pun cakap lah, semalam kan sebenarnya saya nampak makcik duduk bersila. Tapi saya tak pastilah sama ada mata saya ni betul ke, saya yang silap ke. Aku macam lapis macam tu kan. Lepas tu Kak Ina ni kata, nampak dia duduk bersila? Betul ke dia macam tu kan? Lepas tu Kak Ina tanya, masa tu mak akak buat apa dia macam tu kan? Lepas tu tak duduk bersila je. Lepas tu tak ada lama tu macam dia pandang depan, mata dia macam bulat, macam terbeliak kan. Aku cakap tu. Lepas tu Kak Ina dia kata, memang nampak jelas ke? Dia datang dekat aku, dia macam, memang nampak jelas ke? Dia macam sesuatu kan. Okay, jadi bila borak, dia cakap sebelum aku masuk hospital, ada seorang budak India ni, dia dalam umur belasan juga. Dia kata dia nampak yang mak dia ni, mak Kak Ina ni, bangun, dia kata. Lepas tu pergi tandas. Lepas tu dia bagi tahulah. Lepas tu dia kata, budak tu tanya dekat dia, kenapa aunty bila siang dia tak bangun tapi malam dia terlalu hyper, macam pergi tandas sendiri semua tanpa perlu bantuan. So yang Kak Ina ni macam dengar, dia macam nak percaya tak percaya lah. Sebab budak tu macam, sebab budak tu cakap pun sambil gelak-gelak. Jadi bila dia dah tahu macam tu, dia diam. Dia tak cerita kat siapa-siapa. Dia tak beritahu kat doktor, dia tak beritahu kat nurse. And then bila aku cerita macam tu kat dia, aku nampak mak dia duduk bersila, dia jadi macam nak tahulah kan, betul ke tak kan. So dia kata, dia ceritalah yang budak Indian tu nampak mak dia macam tu.
Lepas tu dia kata tak tahulah, Kak Ina pun tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku ni cakap lah, why nak Kak Ina try berubat secara kampung kan. Doktor dia cakap tak kenapa mak kena tahan apa semua. Lepas tu dia cakap doktor macam suruh hold dulu sebab dia tak tahu nak buat apa kan. Tapi macam yelah keep bagi ubat, tak ada bagi alternatif lain tau. So Kak Ina ni macam tak terlintas langsung nak rawat secara Islam. Lepas tu aku suggest lah kat dia, aku cakap takut something wrong lah. Sebab yelah kan pelik kan, daripada tak boleh bangun tiba-tiba malam je bangun. Kenapa malam je hyper kan. Lepas tu dia kata itulah akak pun ada fikir kat macam tu. Tapi akak macam malas lah nak fikir pelik-pelik. Sebab macam tak logik lah. Selalu kan orang tua-tua cakap ada belaan saka dan sebagainya kan. Tapi mak bukan macam tu lah dia cakap tu. So dia kata lah mak dia ni dekat rumah selalu mengaji. And then mak dia ni memang seorang yang warak juga. Maksudnya maknanya dia jadi macam tak nak iakan apa yang budak tu cakap dan apa yang aku cakap ni. Sebab dia kata mak dia tak mengamalkan benda-benda pelik. Selalunya benda-benda macam tu terjadi ke orang yang ada keturunan, ada bela, ada saka dan sebagainya kan. Lepas tu aku cakap kat dia, kadang-kadang kita tak tahu tau benda ni. Sebab kadang-kadang boleh jadi juga bukan mak kita yang bela sebenarnya. Benda ni orang yang hantar ke apa ke. Aku cakap macam tu lah. So Kak Ina ni macam nampak lah macam boleh terima. Lepas tu nak dijadikan cerita pada malam tu sebab dia tunggu kat situ. Aku pun kebetulan memang ada kat situ. Pukul 1 lebih macam tu, tiba-tiba bunyi macam ada barang jatuh tau. Lepas tu aku macam buka mata, aku tengok. Lepas tu Kak Ina ni tu bangun. Lepas bunyi macam barang jatuh tu, aku terus terpandang, auto pandang dekat dia. Sebab memang kita orang dua orang je ada kat situ kan. Maksudnya patient yang mak dia tu dengan aku kan. Lepas tu aku terus pandang dia. Lepas tu Kak Ina ni tengah tertidur dekat atas kerusi tau. Lepas tu bila dia macam terkejut juga, dia pun pandang aku. So baru terlintas yang pandang kat katil mak dia tu. Mak dia tak ada atas katil. Jadi bila mak dia tak ada atas katil, dia macam gelabah lah. Dia bangun, bab pergi mana dia macam tu kan. Lepas tu aku cakap, tahu saya tidur tadi. Dia bangun, dia terus pergi dekat counter nurse. Dia tanya kat nurse nampak mak dia ke apa. Lepas tu nurse kata mana ada apa semua. Lepas tu nurse pun datang ikut dengan dia. Bila nurse tu datang, aku tak sempat tengok pun kat katil tu. Tapi mak dia ada kat atas katil tu. Aku pun macam pelik. Apa yang aku nampak tadi memang kosong. Lepas tu Kak Ina ni pandang aku. Dia pun rasa macam, ya tadi mak dia tak ada. Lepas tu cakap, tadi mak tak ada sebenarnya. Lepas tu yang nurse ni macam dah, dia macam macam tak tahulah dia anggap benda tu pelik ke ataupun dia dah takut ke macam mana ke. Terus nurse terus pergi. Lepas tu Kak Ina ni pun duduk. Lepas tu lama dia terbenung kat mak dia. Dia tengok lama. Lepas tu dia buka surah melalui handphone. Dia buka surah Yasin waktu tu tak silap aku. Lepas tu mak dia ni memang tak sedar apa-apa pun. Lepas tu Kak Ina ni pun datang kat aku. Dia pun cakap kat aku, awak nampak tak tadi mak akak memang tak ada kan dek tu. Lepas tu lepas tu aku cakap lah, memang tak ada. Itulah, saya pun nampak juga tadi memang tak ada. Macam mana boleh tiba-tiba ada kan? Tak, awak perasan tak? Lepas Kak Ina pergi dekat nurse tu, awak perasan tak yang mak datang duduk balik? Lepas tu cakap, memang tak perasan lah, memang tak sedar. Sebab masa Kak Ina pergi dekat bahagian counter nurse tu, saya tengah pandang Kak Ina, memang tak perasan. Lepas tu bila Kak Ina dengan nurse tu datang, memang saya nampak mak akak memang dah baring kat atas katil kan. Lepas tu dia macam pelik. Dia macam fikir. Lepas tu dia duduk balik. Tak apalah macam tu dia duduk. Lepas tu malam tu dia mengaji aku rasa kan. Sebab aku tengok dia pergi ambil air semayang apa semua. Aku pun diam lah, aku nak tidur. Jadi malam tu dalam pukul 3 lebih macam tu, aku tak tahulah kenapa aku yang terkena benda tu. Sebab entahlah, mungkin sebab benda tu tahu ke wallahualam. Malam tu memang dia kacau, betul-betul dia kacau. Bantal aku macam tertarik. Aku selimut aku kena tarik. Lepas tu aku tersedar. Bila aku tersedar kan, aku nampak macam jari sahaja dekat bahagian hujung katil aku. Katil kat hospital kan dia macam putih gitu kan. Memang jelas lah nampak benda apa yang ada kat situ. So tangan tu, memang jari dia macam ni. And kuku dia panjang sangat-sangat. Lepas tu kat bahagian hujung-hujung ni macam ada nanah-nanah. Macam berlendir. Tangan dia berlendir tau. Dia buat macam tu. Dekat ujung katil aku tu. So bila aku tengok macam tu, aku dah takut. Aku ni berzikir tau malam tu. Aku tutup mata. Masa aku tengah buat macam tu, Kak Ina tu tengah mengaji. Walaupun dia mengaji, benda tu ada juga kat situ. Jadi aku pun tak tahu kenapa. Lepas tu masa tu aku terlelap. Aku tak sedar macam mana waktu subuh tu, dah azan subuh tu, habis je azan subuh tu, masa tu lah aku terasa macam cocok-cocok kat belakang badan aku ni. Memang sakit sangat-sangat. Terasa kuat. Lepas tu macam mana entah, aku dah rasa tak selesa.
Lepas tu aku pun terlelap sendiri. Itulah peristiwa terakhir yang aku rasa macam tu. Lepas tu pagi tu doktor bagi tahu aku boleh discharge, so aku boleh keluar. Aku jumpa dengan Kak Ina tu, aku pun pesan kat dia, aku cakap try lah pergi rawat secara Islam kan. Rasanya ada benda yang tak kena. And then kita orang bertukar nombor. Lepas tu dia macam okay lah, okay, seronok semua. Dia happy lah aku dapat keluar hospital apa semua. And dia bagi nombor telefon dia. Dia kata free contact lah dia. So masa tu juga aku miss call. And dia ada nombor aku. Tapi masa tu bukan zaman WhatsApp So tak ada WhatsApp. Kita orang mesej sahaja. Lepas tu tak ada apa-apa berita dah. Aku keluar hospital apa semua. Sampai masa aku cuma hari pertama lepas aku dah keluar hospital, aku balik rumah. Malam tu aku mimpi mak Kak Ina ni. Berlari-lari kat dalam gelap. Lepas tu ada benda tunggu dia. Sampai dekat hujung kawasan gelap tu, lembaga tu datang melintasi mak dia tu, datang kat aku macam seolah-olah nak kapak aku. Macam ada alat dia pegang, macam dia nak pancung aku ke apa ke, aku tak ingat. Lepas tu aku terjaga daripada tidur. Itu last mimpi yang berkaitan dengan kejadian aku kat hospital dan orang-orang yang terlibat di sekitar aku. Lepas tu aku dah tak mimpi apa-apa dah. Alhamdulillah kehidupan aku normal macam biasa. Sehinggakanlah satu hari tu, selang beberapa minggu daripada kejadian tu, Kak Ina ni call aku. Call tanya khabar, borak-borak macam biasa. Lepas tu dia ceritalah kat aku yang sebenarnya mak dia dah keluar hospital. Lepas aku discharge tu, 3 hari lepas pada tu, dia minta dekat nurse bagi tahu nak balik, bawa mak dia balik nak rawat. Tapi doktor dengan nurse semua pun bagi je dia balik, sebab memang diorang pun tak tahu nak declare sakit apa kan. So masa balik tu dia panggil seorang ustaz yang bekerja dekat Darul Shifa, and then dia rawat macam mana entah. Mak dia tu mula-mula macam boleh bercakap, start dengan boleh bercakap. Lepas dah boleh bercakap tu dia buang. Mak dia dah boleh gerakkan tangan, and then pelan-pelan dah boleh bangun, duduk, apa semua. Barulah boleh berjalan macam biasa. Rupa-rupanya dia terkena sihir untuk lumpuhkan badan dia, seluruh badan dia. Kiranya kalau dia tak pergi rawat langsung-langsung, memang tak adalah. Sebab dia dah separuh daripada sini, daripada bawah sampai separuh mulut dia ni dah disihir. Hanya mata je yang boleh bergerak. Jadi lepas dah rawat, Alhamdulillah mak dia dah okey apa semua. Rupa-rupanya sebab kes dengki. Macam biasalah kes dengki meniaga orang Melayu kan. Memang macam tu lah dia punya politik bisnes dia. So bila dia kata kat aku, dia cerita semua, dia kata masa yang kita nampak mak dia tak ada kata-kata itu apa semua tu, memang tu gangguan. Ustaz tu pun cakap memang itu gangguan jin lah yang nak menyesatkan, nak mengacau. Dan mungkin juga salah satu sebabnya orang yang buat mak dia tu tahu antara aku dengan budak Indian tu nampak ke apa ke, tak tahu, ataupun kita masuk campur hal benda tu yang membuatkan dia notice yang dia terkena something. Mungkin sebab salah satu sebabnya itulah kot yang aku kena gangguan apa semua tu. Aku realise sendirilah. Sebab kata Kak Ina tu, ustaz tu rawat dia. Lepas tu ustaz tu kata benda tu makin marah pada hari, adalah tarikh dia beritahu tu, yang di mana tarikh tu sebenarnya sehari sebelum aku discharge tu. So memang aku teringat balik, memanglah patut malam tu aku kena ganggu. So aku pun cerita lah kat Kak Ina tu. So Kak Ina tu pun cakap dia pun minta maaf kan. Padahal dia tak tahu apa-apa pun. Dia tahu cakap apa nak minta maaf, benda tu kebetulan terjadi. So aku nak beritahu kat korang kat sini kan, apa yang aku cerita kat korang ni, sebenarnya walaupun korang anggap bila ada orang tu macam sakit ke, orang tua ni susah nak meninggal ke, belum tentu dia pemilik benda-benda yang pelik-pelik ni. Jadi kita sebagai manusia, jangan kita simply nak fitnah orang, duga orang tu macam ni macam tu. Siapa kita nak nilai orang, dosa pahala apa semua. Jangan rasa diri tu sempurna sangat, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang dia lalui. Macam cerita aku tu kan, kalau aku cerita ni, mungkin daripada awal orang kata, bela saka lah tu. Orang akan terus judge macam tu. Hakikatnya dia yang terkena buatan orang. Nampak tak kat situ? So apa yang aku sampaikan kat sini kan, share apa pengalaman aku share kat korang ni. Setiap apa yang kita lalui, setiap apa yang kita tempuhi, walaupun persekitaran kita, walaupun bukan kena kat family kita, bukan kat diri kita sendiri, jaga mulut kita tu. Jangan kita terlalu mudah untuk judge orang. Kita tak tahu apa yang dia lalui dan apa yang dia kena. Kehidupan dia kita tak tahu rintangan dia tu macam mana. Jadi jangan mudah-mudah mulut tu nak capoi sangat, cakap orang tu macam ni, macam tu, macam ni, sebab kau tak ada kat tempat dia. So itulah dia peristiwa yang terjadi kat hospital tu. Dan aku nak tegaskan kat sini kan, kalau korang nak tahu, kalau aku duduk kat hospital, aku warded kat mana-mana, kat hospital memang ada. Tapi beza dia, kita boleh tahu antara nampak biasa dengan gangguan, di mana gangguan tu memang ada yang memang nak mengganggu.
So, perkongsian aku hari ini adalah untuk nak cerita pengalaman aku sepanjang aku lalui kehidupan macam ni. Dan aku tak nafikan ada benda yang mengganggu, ada benda yang tak mengganggu. Bukan semua jemaah tu akan mengganggu, dan bukanlah hidup aku 24 jam diganggu. Kau kena faham benda tu. So, apa yang aku share ni ialah pengalaman di mana yang agak hardcore dan yang biasa-biasa. Aku share sahaja, bukanlah setiap masa. Sebab tu ada aku terima banyak orang cakap, takkanlah 24 jam kau kena ganggu. Agak-agak lah orang macam tak puas hati benda macam tu. Sebab itulah susah untuk aku nak explain benda ni, dan penat untuk aku explain benda ni. Jadi cukuplah sekarang korang dengar. Nak dengar tak nak sudah. Dan aku tak mohon semua orang percaya cerita aku. Ini pengalaman aku lalui. Okay, mungkin kau tak ada kat tempat aku, kau tak ada kat dalam kehidupan aku, kau tak tahu apa yang aku lalui. Malah susah senang aku pun kau tak ada. So kau boleh cakap macam-macam yang korang nak cakap kan. Tapi macam aku cakap lah, aku tak paksa orang untuk tengok channel aku. So tak suka, korang boleh pindah ke channel lain. Kalau suka boleh dengar. Mana yang boleh ambil jadi iktibar boleh ambil. Mana tak okey, rasa nonsense, leave it. Jangan ikut. Okay, benda yang tak baik jangan ikut. Itu je. Hidup ni simple. Sampai di situ saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.